Dalam jam ini juga pastinya tumpuan kita terarah kepada SOP PRN Johor yang baru dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Kita mahu meneliti semula adakah kelonggaran SOP seperti boleh berkempen, ziarah ke rumah dibenarkan ini satu tuntutan demokrasi di kala berdepan risiko kesihatan. Dan untuk bercakap mengenai isu ini, kita akan bersama Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Selamat pagi Dr. G. Selamat pagi Hafizi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor, pertama sekali kita ingin melihat kepada SOP terbaru yang dikeluarkan oleh SPR. Adakah ia cukup untuk memastikan demokrasi itu diraikan dan dapat kita lihat perbezaan SOP di antara PRN Sarawak yang mana hanya kawasan yang tidak punya liputan tinggi saja dibenarkan kempen secara berceramah, ceramah dan juga syarahan, tetapi PRN Johor nampaknya kesemua DON itu dibenarkan untuk kempen tetapi dengan limitasi 100 orang. Bagaimana ini dapat kita raikan proses demokrasi itu? Pandangan doktor terlebih dahulu. Ada beberapa kelainan kali ini berbanding dengan Melaka sekali dan juga Sarawak. Saya nampak ada ketat, walaupun diketat tapi ada flexibility. Lebih anjal berbanding dengan dua PR yang lepas di Melaka, dan Melaka sangat ketat. Sebab tu banyak parti-parti politik, NGO, calon-calon yang bertanding telah meminta SPR supaya melonggarkan SOP dan peraturan-peraturan dikenakan supaya mereka menganggap itulah mengekang mereka menjalankan ataupun menyertai pilihan raya yang lebih demokrasi. Kemudian kita ke Sarawak ada nampak sedikit kelonggaran, tapi kali ini nampak lebih baik berbanding dengan Sarawak. Apa yang disebutkan tadi oleh Hafizi sendiri kata, saya nampak ada beberapa perkara yang menariklah pada kali ini yang kita dapat saksikan. Satu, SPR pada awalnya telah memberikan kempen 14 hari satu ya. Kemudian kali pertama berbanding dengan Melaka dengan Sarawak, SPR keluarkan SOP ini, garis panduan ini lebih awal sebelum hari penamaan calon, seminggu sebelum hari penamaan calon. Yang ketiga, nampak fleksibiliti itu ada seperti dikatakan tadi, ada sedikit fleksibiliti lebih baik daripada dua daerah negeri yang lepas. Kemudian ya. Dan doktor, dalam masa yang sama, tetapi ketika mana SOP ini dirangka, perlu juga kita lihat kes jangkitan COVID-19 yang pada hari ininya telah pun mencapai 27,000, hampir ke 30,000, dan ramai juga saya menemu bual pakar-pakar kesihatan menyatakan bahawa mereka bimbang selepas PRN Johor disebabkan oleh varian Omicron itu ia membolehkan kes lebih lagi meningkat. Bagaimana sebenarnya SOP PRN Johor ini sangat-sangat krusial untuk ada badan pemantau untuk lihat dan juga sentiasa pantau keadaan SOP di PRN Johor. Tapi memang benar kita mempunyai kekangan dan juga limitasi dari segi badan penguatkuasa. Mereka pun tak cukup orang dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya? Ya, ini satu lagi saya nampak perbezaan berbanding dengan Melaka dengan di Sarawak. Masa tu peningkatan kes tu dia tak meningkat tapi menurun. Pada hari ini apa yang kita melihat di Johor, walaupun pilihan raya penamaan calon belum diadakan, saya dah dengar ramai petugas-petugas parti yang telah pun, bila saya call dia kata mereka dalam kuarantin, ada wartawan pun dalam kuarantin, ada dah jangkiti. Dan ini tugas-tugas lain dari semua kategori, saya dengar ramai yang dijangkiti. Ini sama seperti apa yang kita alami di Sabah ya tahun 2020. Saya rasa apa yang penting ialah sementara kita parti-parti politik minta SOP itu dilonggarkan dan SPR telah pun melonggarkan. Apa yang penting ialah dalam semangat kita mengayati pilihan raya demokrasi ataupun menyuburkan demokrasi, kita nak meningkatkan penyertaan rakyat, penyertaan calon-calon dengan lebih aktif supaya boleh mereka mendekati. Mereka patut semua orang, semua stakeholder, semua pembangun taruh, tak kira calon, pengundi, petugas, jentera, parti, SPR kemudian hari pada hari penamaan calon, dan termasuk kaki tangan kesihatan yang akan ditugaskan. Semua pihak saya rasa perlu ada mematuhi ada sifat kendiri mematuhi SOP supaya jangkitan itu tidak merebak dengan bukan saja pada sepanjang tempoh berkempen, tempoh pilihan raya dan pasca pilihan raya, tempoh pilihan raya. Itu sangat penting saya rasa.
Sementara SOP telah dilonggarkan untuk calon-calon boleh bertemu dengan orang ramai, penyokong mereka, potensi pemilih-pemilih berpotensi yang akan menyokong mereka, mereka kena berkempen, boleh diadakan pertemuan secara bersemuka berbanding dengan perhimpunan yang besar telah diharapkan, telah dilarang sama sekali sebelum ini. Pertemuan secara kecil-kecilan dibenarkan, bersemuka itu dibenarkan, face to face itu dibenarkan, perarakan pada hari penamaan calon tak dibenarkan. Bermaksud ada kelonggaran tak, kita lah pandai-pandai ya. Kita kena jaga how to mengelakkan jangkitan. Kita jangan jadi punca kepada peningkatan jangkitan. Saya risau juga takut peningkatan kes itu akan meningkat lebih 30,000 ke seterusnya selepas pilihan raya. Itu yang kita risau. Dan doktor, dalam masa yang sama doktor menyeru kepada semua pihak untuk mematuhi kepada SOP COVID-19, tetapi belum pun lagi proses berkempen itu dibenarkan, dapat kita lihat pemimpin-pemimpin telah melanggar SOP dan sebagainya, dan yang paling kita ingati adalah berkaitan dengan pelanggaran SOP melibatkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein ketika satu majlis dibuat di Johor itu. Bagaimana sebenarnya ini memberikan pengajaran kepada semua, dan sebab kita tidak mahu lihat lagi, sebab ia boleh dipersoalkan sendiri oleh rakyat, pemimpin pun tidak mematuhi SOP, kenapa nak lakukan kepada rakyat dan sebagainya. Jadi kepimpinan melalui tauladan. Doktor sebagai seorang melihat perkara ini bagaimana doktor, kita nak pastikan bahawa pemimpin ni betul-betul mainkan peranan mereka sebagai seorang pemimpin, kerana mereka ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengundi masyarakat dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh mereka, tindak tanduk mereka ini dilihat dan juga dinilai oleh rakyat sendiri. Saya melihat dua perkara dalam ini. Satu, wakil rakyat atau pemimpin kena tunjukkan contoh teladan yang cukup baik, sebab mereka kata kita memilih pemimpin, kita memilih wakil rakyat, mereka jadi menteri ke pembuat dasar, mereka kena tunjukkan satu contoh yang baik supaya mereka yang lain akan ikut. Mereka kata, saya pergi ke satu pusat, ke satu premis, bila saya tak scan mas sejahtera saya dikenakan denda minimum RM1,000. Mereka kata bagaimana dengan pemimpin, ya? Mereka jadikan itu sebagai contoh. Dan pilihan raya pada hari ini, gelanggang pilihan raya adalah satu tempat untuk kita memilih. Patut gelanggang pilihan raya menjadi contoh kepada semua orang, menunjukkan teladan yang baik. Sama ada mereka pemimpin bawahan, pemimpin tinggi, pemimpin pertengahan, semua orang kena tunjuk. Sebab orang memerhatikan kita. Satu lagi saya melihat ialah kali pertama di Johor, sebelum penamaan calon, semua parti, semua pihak begitu gairah mengadakan program. Sebab mereka takut apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di Sarawak. Mereka tak bimbang bahawa bila SOP dikeluarkan, mereka tidak boleh bertemu. Saya nampak bila dalam keadaan kegairahan mengadakan perhimpunan-perhimpunan, mereka terlupa, leka dengan SOP. So saya setuju dengan Hafizi tadi. Saya kata pemimpin semua peringkat, daripada kecil-kecil sampai di atas, semua pemimpin patut menunjukkan SOP. Akhirnya kita jaga pilihan raya untuk kita meraihkan. Tapi SOP kita kena patuh supaya akhirnya lepas pilihan raya kita kena jumpa balik, kita kena komuniti, kita bertemu, kita tanda satu lagi suasana yang begitu menyedihkan bagaimana berlaku selepas Sabah, ya. Saya kena tidak mahu. So semua orang perlu tunjukkan teladan. Sebab ini pilihan raya. Pilihan raya adalah proses kepada segala proses-proses lain dalam sistem kerajaan. Sistem pentadbiran, sistem kehidupan. So dalam inilah kita patut gunakan menunjukkan satu contoh yang baik, integriti yang baik, ada ketanggungjawaban dalam menjalankan tugas kita sebagai pemimpin.